Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Berapa hari lagi awak nak final exam ni? 2 minggu? Tak sampai 2 minggu? Rowena kata 11. 11 hari mungkin? Alright, jadi saya ada lagi hutang 2 topik sebenarnya. Topik akaun dan juga topik penyelesaian pertikaian dalam koperasi. Jadi untuk hari ini kita akan cover satu topik selepas harta dan wang koperasi iaitu akaun dan audit. Dan hari Sabtu, insyaAllah hari Sabtu kita punya kelas ganti yang terakhir, saya akan cover untuk topik penyelesaian pertikaian. Jadi topik itu pun agak penting untuk awak faham, ya, untuk menjawab soalan. Jadi kita sambung dengan, alright, sebelum tu saya ada upload dalam Google Classroom Akta Koperasi dalam versi bahasa Inggeris. Jadi seperti yang awak semua maklum, untuk final exam saya menyediakan paper dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi untuk bahagian A tu, untuk bahagian A multi choice question tu tak ada masalah lah, ya, boleh jawab. Tapi untuk bahagian B dan juga bahagian C, walaupun soalannya ada dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, ya, tapi tolong jawab dalam bahasa Inggeris. Ya, sebab itu penting bagi awak semua untuk download Akta Koperasi versi bahasa Inggeris yang saya masukkan dalam Google Classroom supaya awak familiar dengan term-term yang ada dalam version bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sebab mungkin sebab kita dah familiar dengan bahasa Melayu, ya, sebab saya asalnya saya conduct kelas ni dalam bahasa Melayu sebab untuk akta English version memang susah dan saya tak ada kopi yang kemas kini yang terbaru. Ya, jadi dalam silibus tu saya takut nanti dia akan jadi cacar merba. Ya, sebab itu saya proceed untuk teruskan subjek ni dalam bahasa Melayu. Ya, dan saya harap hopefully most of awak semua ni faham bahasa Melayu lebih lah. Ya, sebab kalau dalam bahasa Inggeris, kalau mana-mana term yang tak faham dalam bahasa Inggeris, ada masa lebih kurang 11 hari ini, kita boleh sama-sama nanti tanya. Kalau apa yang tak faham tu boleh tanya pada saya ataupun rakan-rakan yang lain, ya. Jadi kita akan sambung dengan slide yang minggu lepas. Boleh nampak ke slide saya? Boleh. Alright. Okay, jadi untuk hari ini kita akan masuk akaun dan audit. Ya, begitu juga untuk hari ini saya akan refer kepada buku Akta Koperasi dan juga Peraturan-Peraturan Koperasi 2010. Jadi dalam buku Akta Koperasi awak akan nampak dia dalam bahagian di muka surat 51. Ya. Jadi muka surat 51 kita tengok pada section 58. Apa section 58 ni cakap? Ya, section 58-1 berkenaan tentang penyelenggaraan akaun. Akaun bukan akuan, ya, akaun. Dekat koperasi kita ada akaun sebab koperasi menjalankan perniagaan. Jadi berapa lama koperasi perlu menyenggara akaun dia? Menurut subsection 2, ya, setiap koperasi hendaklah mencatatkan dalam rekod perakaunan tidak lewat daripada 30 hari selepas sesuatu transaksi. Sebagai contohnya, ya, kita dekat koperasi, kita punya aktiviti, kita ada menerima duit dan kita ada juga mengeluarkan duit. Jadi contohnya kalau koperasi menerima duit, ada duit masuk, kita akan keluarkan apa rekod kewangan yang kita akan keluarkan.
Ada siapa yang boleh menjawab? Kalau kita terima duit, kita akan bagi apa? Kita akan keluarkan satu dokumen apa? Hello, faham ke tak soalan ni? Cash ke? Saya tak nampak kalau awak bubuh dalam, sebab saya tengah presenting, saya tak nampak. Nanti kalau Rowena boleh cakap terus je dalam mic ya. Rowena kata invoice, receipt. Ya. Jadi kalau kita terima duit, kita akan keluarkan receipt. Kan? Dan juga bila kita terimaan ataupun pengeluaran banyak dokumen ataupun rekod kewangan yang kita melibatkan koperasi, antaranya invoice, receipt dan sebagainya. Jadi invoice dengan receipt tu dekat mana koperasi kita sebagai bendahari, kita nak buat apa pula dengan receipt dengan invoice tu? Kita nak simpan saja ke? Catat, masukkan dalam akaun ke? Ya, kita catat dan masukkan dalam akaun-akaun dia lah. Contohnya kita ada buku catatan, buku tunai, buku apa yang awak belajar kan dari segi kewangan. Jadi maknanya bila kaki tangan kerani ataupun bendahari bila terima mana-mana rekod kewangan sesuatu transaksi sama ada receipt, invoice dan sebagainya, terus masukkan dalam buku-buku catatan yang sepatutnya. Dalam tempoh ini yang dimasukkan oleh Seksyen 58. Dalam tempoh 30 hari. Sebab ada kes yang mana bila dia sesuatu transaksi dilakukan, dia simpan resip tu tapi tak tahu simpan dekat mana. Jadi bila dia tak buat, dia tidak merekodkan satu transaksi tu dalam tempoh yang sepatutnya, menyebabkan nanti akhirnya apa yang terjadi yang paling worst adalah koperasi tak dapat buat mesyuarat agung sebab tak boleh nak buat akaun, tak boleh nak tutup akaun, tak boleh nak pergi hantar audit. Asalnya puncanya daripada transaksi yang tidak direkodkan. Sebab kita tahu resit ni dia kalau resit yang bercetak tu mungkin dia akan, atau bercetak ataupun bertulis, dia mungkin makin lama makin pudar dia punya tulisan dia kan. Jadi kita kena ikutlah tempoh yang ditetapkan menurut akta. Sebab akta kata kenapa 30 hari? 30 hari adalah waktu yang paling sufficient untuk koperasi rekodkan dan catatkan. Ya, Seksyen 58(3), tiap-tiap koperasi hendaklah menyebabkan dengan seberapa segera mungkin tidak lewat daripada 2 bulan selepas tamatnya setiap tahun kewangan koperasi, akaun perdagangan, untung rugi, kunci kira-kira berserta dengan apa-apa dokumen yang dikehendaki bagi maksud pengauditan. Seksyen 58(3) maksudnya ya kita kena hantar audit akaun perdagangan, untung rugi, kunci kira-kira dan juga semua dokumen kewangan yang lain dalam tempoh 2 bulan selepas tamat tahun kewangan. Contohnya, koperasi punya tahun kewangan bermula Januari dan berakhir Disember. Jadi setiap tahun ya koperasi kena buat mesyuarat agung tidak lewat daripada 6 bulan selepas tamat tahun kewangan koperasi adalah pada Jun tahun yang berikutnya. Jadi bulan Januari dan juga bulan Februari adalah masa untuk koperasi siapkan perkara-perkara ni lah. Ya, akaun perdagangan, untung rugi dan kunci kira-kira untuk dihantar kepada pihak audit luar. Itu maksudnya. Kemudian subsection 4, rekod-rekod yang disebutkan tadi, ya, akaun untung rugi dan sebagainya, hendaklah disimpan di pejabat koperasi ataupun mana-mana tempat yang difikirkan patut oleh lembaga. Jadi mungkin kalau koperasi rasa rumah bendahari adalah
tempat yang paling selamat untuk koperasi simpan rekod kewangan. Jadi bolehlah yang mana yang difikirkan sesuai oleh lembaga koperasi. Dan rekod-rekod ini hendaklah terbuka untuk diperiksa oleh Suruhanjaya dan juga mana-mana orang yang diberikan kuasa oleh SKM secara bertulis. Mungkin nanti ada auditor ataupun pelikuidasi yang datang untuk masuk audit untuk tengok, mungkin dia akan minta apa rekod-rekod yang koperasi, rekod-rekod kewangan yang koperasi ada. Subsection 5 adalah berkenaan tentang kalau baca ni panjang kan, bla 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 bla. Maksudnya dalam subsection 5 ni, dalam kes-kes yang tertentu, SKM boleh memerintahkan segala rekod perakaunan dan juga rekod-rekod lain untuk diperiksa oleh juru audit yang diluluskan. Juru audit di sini adalah bermaksud juru audit luar. Sebab dekat koperasi kita ada dua jenis juru audit, iaitu juru audit dalaman dan juga juru audit luar. Juru audit dalaman kita lantik dalam kalangan anggota koperasi kita. Juru audit luar kita lantik dari kalangan juru audit yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi berdasarkan subsection 5 ni juga, koperasi boleh memberi aku janji bertulis kepada SKM bahawa maklumat semasa pemeriksaan ini tidak didedahkan kecuali kepada anggota ataupun pegawai itu. Ada sesiapa yang cuba untuk masuk tak lepas lagi ke? Tak ada. Jadi subsection 6 berdasarkan section 58 adalah kadar penalti. Kalau tak buat, boleh bacalah berapa denda dia. Tak banyak pun, berapa ni? RM200,000. Kalau masih lagi berlaku kesalahan tersebut, tak senggara akaun, tak buat pengauditan, dendanya RM500 sehari selagi kesalahan itu berterusan. Kemudian subsection 59 adalah berkenaan tentang penyata kewangan dan laporan lembaga yang perlu dibentangkan dalam mesyuarat agung. Menurut subsection 1, tiap-tiap koperasi hendaklah pada satu tarikh yang tidak lewat daripada 18 selepas pendaftarannya dan selepas itu sekurang-kurangnya sekali dalam tiap-tiap tahun kalender membentangkan dalam mesyuarat agungnya perkara A sampailah D. Jadi kenapa dia kata 18 bulan dekat sini? Sebab dia kata kita buat mesyuarat agung adalah selepas tamat tahun kewangan tidak lewat 6 bulan. Jadi kalau bagi koperasi yang baru ditubuhkan, dia mestilah 18 bulan daripada tarikh dia ditubuhkan. Sebab 12 campur 6 dia adalah 18 bulan. Sebab itu dia akan tulis 18 bulan selepas pendaftaran. Jadi perkara A sampailah D ni perlulah dibentangkan dalam mesyuarat agung. Tapi item-item apa dia akaun perdagangan, apa dia kunci kira-kira ni saya tak discuss lah Sebabnya awak akan belajar dalam subjek yang lain. Cuma saya nak tanya apa tu maksud kunci kira-kira? Apa tu kunci kira-kira? Siapa yang ada dalam kelas ni? Penyata kewangan. Penyata kewangan, siapa yang bercakap tu? Syahira. Syahira? Syahira kata penyata kewangan. Betul lah, dia memang penyata kewangan. Apa yang membezakan dia dengan akaun untung rugi? Mengetahui kedudukan wang. Mengetahui kedudukan kewangan dalam sebuah perniagaan. Jadi saya tak bincangkan lah sebab saya teringat masa saya ajar saya tak ingat lah tahun bila kan. Bila saya tanya, apa tu awak semua dah belajar kan? Dah belajar penyata kewangan. Apa tu kunci kira-kira?
Lepas tu ada student tu dia jawab, senang je puan, kita kira-kira and then kita kunci je. Lepas tu saya macam krik-krik, apa yang awak kira, apa yang awak kunci, saya pun tak tahu. Jadi saya tak adalah nak discuss tentang kira-kira ni, dan saya percaya student saya untuk SEM ni semuanya hebat-hebat kan. Tak ada masalah lah untuk term tu. Dan subsection 59 kurungan 2, akaun dan kunci kira-kira satu koperasi dan subsidiarinya yang teraudit hendaklah dikemukakan kepada anggota tidak kurang daripada 15 hari dan Suruhanjaya tidak kurang daripada 30 hari sebelum mesyuarat agung tahunan. Jadi kalau awak baca subsection 59 kurungan 2 ini adalah merujuk kepada apa? Kalau siapa yang boleh jawab? Apa benda perkara yang kita hantar kepada anggota dalam tempoh 15 hari, kepada SKM kita hantar dalam tempoh 30 hari? Penyata kewangan. Ya, penyata kewangan. Apa yang kita hantar lagi selain perkara agung. Ya, betul. Notis. Ya. Jadi awak kena ingat, notis mesyuarat agung bukan sekadar satu jemputan yang ada tentang tarikh, masa, tempat, agenda. Dia mestilah bersekali dengan penyata kewangan yang ada akaun-akaun dan juga kunci kira suatu koperasi. Dan sebab itu notis kita tak boleh nak simply hantar dalam WhatsApp saja. Sebab muat tak kita nak masukkan keseluruhan penyata kewangan kita dalam WhatsApp. Sekarang ni bolehlah kan, ya, sebab sekarang ni mostly ya anggota dia menggunakan internet. Tapi bagi koperasi-koperasi yang di hujung kampung yang susah nak dapat akses dengan internet, atau contohnya koperasi orang asli, ataupun contohnya memang koperasi tu anggota dia susah nak dapat akses internet. Jadi adakah wajar kita gunakan medium WhatsApp ya untuk kita hantar notis? Jadi kalau secanggih mana pun secara konvensionalnya metod hantar secara surat, secara bertulis tu adalah lebih baik. Ya, tapi memikirkan ya kita tengok keadaan situasi persekitaran, teknologi pun berubah, kita punya community pun berubah, new norm kita pun berubah, norma baru berubah. Kita tak boleh nak simply jumpa orang ya sebab wabak dan sebagainya. Jadi mungkin WhatsApp ya ataupun apa lagi lah medium-medium lain yang difikirkan sesuai untuk hantar notis. Sebab sekarang ni SKM dah meluluskan untuk koperasi buat mesyuarat agung secara virtual. Kalau dahulu memang banyak isu kalau koperasi nak buat koperasi secara nak buat mesyuarat agung secara online. Sebab koperasi kena memastikan semua anggota dia ada akses kepada internet. Ya, baru boleh dia buat secara online. Begitu juga dengan notis. Kemudian seksyen 59 kurungan 2A ni adalah berkenaan tentang pandangan SKM. Semua pandangan SKM yang ada kesan kewangan terhadap akaun teraudit dan juga kunci kira-kira hendaklah diselaraskan dengan sewajarnya oleh koperasi dan ditunjukkan dengan jelas dalam akaun teraudit koperasi dalam tahun kewangan yang berikutnya. Sebab dalam tempoh 30 hari kita hantar notis dan juga kita punya penyata kewangan kepada pihak SKM. Jadi SKM dia akan semak dan akan memberi pandangan SKM terhadap kita punya akaun. Jadi mungkin ada beberapa pandangan yang perlu diselaraskan oleh koperasi yang ini perlu dibentangkan dalam tahun kewangan koperasi yang selanjutnya, yang berikutnya. Jadi maknanya tahun mesyuarat agung tahun ni yang kita bentangkan adalah penyata kewangan untuk tahun yang lepas dan juga pandangan SKM yang
yang lepas, bukan yang baru ni. Saya nak tanya, ya? Ada orang nak masuk? Ada orang nak masuk. Saya nak tanya, ada tak antara 27 orang awak ni yang pernah hadir mesyuarat agung koperasi selain daripada koperasi I-Co-op, College I-Co-op? Koperasi sekolah. Koperasi sekolah je lah. Ya. Koperasi sekolah dengan koperasi College I-Co-op. Ya, jadi mungkin nanti next time kalau awak attend mana-mana mesyuarat agung koperasi, ya, awak kena ambil perhatian lebih dekat bahagian pembentangan akaun. Jadi awak boleh tengok apa pandangan yang SKM telah bagi, apa yang koperasi telah selaraskan mengikut pandangan SKM. Kemudian subsection 59-2 ni adalah kadar penalti, ni boleh baca sendiri. Section 60 berkaitan tentang audit, ya, yang saya mention tadi, audit ada dua, satu audit dalam dan satu audit luar. Tiap-tiap koperasi hendaklah menyebabkan akaunnya diaudit sekurang-kurangnya sekali pada tiap-tiap tahun kewangan, sama ada oleh juru audit yang diluluskan oleh SKM ataupun seorang pegawai suruhanjaya. Bagi koperasi-koperasi yang baru ditubuhkan, yang dan juga koperasi-koperasi kecil yang mikro, yang untung tak banyak, kebiasaannya mereka memang minta pegawai SKM untuk audit koperasi. Sebab kita nak audit koperasi ini, kita kena bayar juru audit luar tu. Ya, dia bukanlah percuma. Untuk suruhanjaya kalau dia nak audit, dia punya kadar fee dia tidaklah semahal dengan juru audit luar. Ya, mungkin nanti kalau awak berkesempatan boleh tengok pada section 26 garis panduan 26 berkenaan tentang bagaimana nak jadi juru audit luar koperasi. Ya. Subsection 2, suruhanjaya boleh pada bila-bila masa atas kehendaknya sendiri permohonan suatu koperasi untuk mengaudit atau menyebabkan diaudit akaun. Ini yang bagi saya merujuk kepada suruhanjaya lah. Ya, maknanya SKM ada kuasa untuk pergi audit koperasi itu ataupun dengan permohonan koperasi itu sendiri. Section 61, kelulusan bagi juru audit. Ya, ini nak jadi juru audit koperasi dia kena ada bayar fee. Ya, berapa fee-nya awak boleh refer dalam peraturan fee koperasi dekat bahagian buku akta koperasi dekat belakang sekali. Ya, kat situ dia ada kolom nak daftar koperasi berapa ringgit, ya, nak daftar undang-undang kecil, nak pindah undang-undang kecil berapa ringgit fee yang SKM kenakan, nak daftar nak dapatkan kelulusan untuk mengaudit koperasi ada berapa ringgit yang dikenakan oleh SKM. Nak jadi juru audit untuk SKM, juru audit luar, orang itu memohon secara bertulis kepada SKM dan juga SKM berpuas hati bahawa orang itu layak dan kompeten untuk diluluskan. Dan subsection yang kedua, untuk section 61, tidak ada seorang pun boleh diluluskan untuk mengaudit dan tidak ada seorang pun boleh mengaudit akaun koperasi yang sama bagi tempoh berterusan tidak melebihi 6 tahun. Maksud subsection 2 dekat sini adalah untuk sebagai juru audit luar ada tempoh untuk kita audit sesebuah koperasi. Contohnya kita dilantik sebagai juru audit luar bagi koperasi A. Jadi kita boleh audit koperasi A tu selama 6 tahun saja. Jadi bila dah sampai tahun yang ke-7, kita kena berehat, berhenti seketika. Koperasi kena ambil panel juru audit yang lain. Ya, untuk tahun yang ke-8 tu barulah audit yang sama boleh masuk balik koperasi A tu tadi. Jadi tempoh untuk juru audit luar mengaudit satu koperasi yang sama adalah selama 6 tahun. Subsection yang ketiga, kelulusan bagi pelantikan juru audit di bawah subsection 1 boleh dibatalkan jika SKM berpendapat bahawa audit yang dijalankan itu adalah tidak memuaskan. Ya, berkenaan tentang juru audit luar, awak semua boleh refer kepada garis panduan 26.
Seksyen 62 adalah berkenaan tentang juru audit juga. Ya, tidak ada seorang pun boleh diluluskan untuk mengaudit akaun koperasi. Ya, ataupun kalau dia dah diluluskan untuk menjadi juru audit, ya, dia boleh mengaudit akaun-akaun satu koperasi. Maknanya dia tak boleh menjadi juru audit. Kalaupun dia dah dilantik menjadi juru audit, dia tidak layak. Kalau perkara A, AA, B dan C berlaku. Ya, apa dia A? Kalau juru audit itu ataupun orang itu adalah dengan apa-apa cara berhutang dengan koperasi atau dengan subsidiari koperasi. AA, dia ialah seorang anggota koperasi itu ataupun seorang suami ataupun isteri kepada pegawai koperasi. Maknanya dia ada conflict of interest dekat situ. Ataupun B, dia ialah pegawai koperasi itu. Maknanya dia adalah pengurusi koperasi, bendahari ataupun dia adalah pengurus koperasi. Jadi dia tak boleh. Ataupun C, dia ialah pekerja koperasi ataupun pekongsi partnership dalam apa-apa perusahaan dengan koperasi. Maka dia tak boleh layak untuk menjadi juru audit luar dalam sesebuah koperasi itu. Sebabnya dia punya tujuannya adalah untuk mengelakkan percanggahan kepentingan semasa dia menjalankan tugas auditor. Ada lagi satu apa beza D dengan C ni? Lebih kurang sama. Dia adalah pekerja seorang pegawai koperasi itu. Dan E, dia telah dikompaun atau disabitkan atas apa-apa kesalahan di bawah Akta Koperasi ataupun Akta Syarikat 1965 melibatkan kesalahan fraud atau ketidakjujuran. Apa tugas dan kewajipan sebagai juru audit? Dia kena periksa akaun dan rekod-rekod yang relevan dengan koperasi. Beza juru audit luar dan juga juru audit dalam. Juru audit luar dia hanya memeriksa rekod-rekod dan juga akaun-akaun koperasi saja. Ya, rekod-rekod kewangan dan juga rekod-rekod akaun koperasi. Berbeza dengan juru audit dalaman, dia bukan sahaja audit rekod kewangan, tapi juru audit luar dia juga rekod manajemen koperasi. Ya, itu bezanya antara juru audit luar dan juga juru audit dalam. Juru audit suatu koperasi hendaklah mengaudit dan memberi laporan mengenai penyata kewangan yang dikemukakan oleh koperasi itu selepas tutupnya tahun kewangan. Jadi kalau nak tengok bagaimana pelaporan penyata kewangan koperasi, awak semua boleh refer dalam garis panduan 23. Garis panduan 23 ini adalah garis panduan yang paling banyak muka surat berbanding GP SKM yang lain. Jadi betapa concise-nya, betapa lengkapnya pelaporan penyata kewangan koperasi, awak boleh refer garis panduan 23. Subsection yang ketiga, juru audit suatu koperasi hendaklah berkenaan dengan akaun atau rekod dan penyata kewangan, memberikan laporan sama ada penyata kewangan itu memberikan gambaran yang benar dan saksama ataupun apa-apa perkara lain yang berbangkit dengan pengauditan itu. Jadi semua penemuannya hendaklah dimasukkan dalam laporan juru audit luar. Rekod-rekod perakaunan dan rekod lain sepatutnya telah disimpan. Inilah sekali A, B, AA dan juga BB. Kalau awak tengok kenapa dia A, kemudian dia jadi B, kemudian dia jadi AA, dia jadi BB. Jadi kalau AA dan BB tu maksudnya adalah insertion ataupun kemasukan pindaan akta yang terbaru. Jadi mungkin dalam akta tu awak tengok ada perkataan yang dipotong ataupun dimansuhkan. Jadi kalau AA dengan BB ni mungkin kat sebelah kanan akta tu awak boleh tengok pindaan akta tahun bila ataupun nombor akta yang bila yang dimasukkan perkara AA dan juga BB. Dia mungkin boleh jadi BA. Ya. Kemudian subsection 4, juru audit satu koperasi boleh pada bila-bila masa melaporkan kepada SKM tentang apa-apa perkara yang berbangkit daripada pelakuan pengauditan. Subsection 5, pengauditan akaun satu koperasi hendaklah termasuk
semua penelitian akan dan laporan mengenai hutang-hutang belum jelas jika ada penelitian dan laporan mengenai aset dan liability koperasi. Ya, jadi juru audit luar ni merangkumi semualah dari segi hutang, dari segi aset, dari segi liability yang ada. Dan 6 ni adalah kadar penalti. Dan ini adalah yang terakhir berkenaan tentang jadual penyelenggaraan akaun. Jadi kalau kita andaikan tahun kewangan koperasi berakhir pada 31 Disember, maknanya tahun kewangan koperasi bermula Januari dan tamat pada Disember setiap tahun, maka koperasi dia kena buat mesyuarat agung tidak lewat daripada Jun. Jun ni adalah tarikh terakhir untuk koperasi buat mesyuarat agung sebab dia menurut akta tidak lewat daripada 6 bulan. Jadi Disember habis, Jun kita nak buat mesyuarat agung. Jadi bila Disember kita dah nak tutup akaun kita, Januari dan Februari adalah tempoh masa untuk kita kemaskini kita punya puasa kewangan. Ya, untuk kita tutup akaun. Ya, 2 bulan. Ini adalah tempoh masa yang baiklah. Ya, ini adalah cadangan. Kemudian Mac dan April adalah tempoh bagi koperasi untuk hantar kepada pihak auditor luar untuk buat audit. Ya, auditor luar untuk buat audit. Kemudian dalam tempoh Mei hingga Jun, sebab dalam tempoh 30 hari sebelum kita nak buat mesyuarat agung, kita kena hantar kita punya penyata kewangan kepada pihak SKM supaya SKM boleh memberikan pandangan terhadap kita punya akaun. Ya, kemudian 15 hari sebelum kita punya mesyuarat agung, kita kena hantar notis dan juga penyata kewangan yang teraudit kepada pihak anggota. Jadi maknanya Jun ni adalah masa terakhir, kita kena work out antara Januari sehingga bulan Mei. Kalau kita buat mesyuarat agung Mac, boleh tak? Soalan saya, boleh tak kalau Disember tahun kewangan kita berakhir, kita nak buat mesyuarat agung kita pada Mac? Boleh. Ya, boleh. Asalkan kita dah tutup akaun, kita dah hantar akaun kita untuk diaudit, ya, auditor luar dah bagi laporan, kita dah hantar penyata kewangan kepada SKM, kita hantar 15 hari sebelum mesyuarat agung kepada anggota, maka kita boleh buat pada Mac. Ya, jadi ini adalah sebagai panduan sahaja. Jadi ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan berkenaan tentang akaun dan pengauditan? Rowena kata apa ni? Tiada, madam. Faham ke tak ni? Faham? Faham. Faham, madam. Nanti next class kita adalah pada hari Sabtu dan juga hari Sabtu tu juga lepas habis kelas tu mungkin saya akan buat quiz yang terakhir lah. Ya, jadi mana-mana individu yang nak kutip lagi markah sebelum final exam, sila jawab quiz dengan baik. Saya masih lagi belum menerima soalan assignment daripada kumpulan 6 dan juga kumpulan 9. Arif, Hafizan, Zikri dan juga Eslin, Lia dan juga Ain. Jadi tolong hantar awak punya group assignment written punya pada saya. Yang lain-lain tu saya dah berikan markah dan juga total markah nanti saya akan totalkan selepas habis daripada kita punya quiz yang terakhir hari Sabtu nanti. Nanti saya akan totalkan untuk jumlah carry marks awak supaya awak boleh do well untuk final exam nanti. Okay, ada sebarang soalan lain? Tak ada, madam. Madam, hari Sabtu pukul berapa? Macam biasa ke? Hari Sabtu macam biasalah pukul 2. Okey. Alright. Okay, kalau tak ada apa, terima kasih semua. Dan thank you. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, madam. Bye-bye. Terima kasih, madam. Thank you. Okay.